Dia perhati di kaki gunung, dia nampak ada 5 orang berdiri. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh seorang pemuda yang bernama Samad. Dia ni graduan IPTA, Institut Pengajian Tinggi di Kota Samarahan, Sarawak. Unimas lah dalam arti kata lain, Universiti Malaysia Sarawak. So, dia ikut rombongan mendaki Gunung Santubong. Ya. Jadi college dia ada buat lah. So, dia ni orang yang bukan jenis kaki hiking, ya, yang tak ada latihan. So dia ingat Gunung Santubong ni macam jungle trekking biasa saja, ya. Mana-mananya tempat yang bernama gunung, mana ada guys, mana ada, mesti ada tempat curam apa semua kan. So dia tidak ada latihan. So sebelum pergi itu pun dia lambat tidur, ya, dan tidak ada persediaan daripada fizikal dan mental. Dia main redas ya. Dia anggap mendaki Gunung Santubong ni macam mendaki bukit belakang rumah. Begitu ceritanya. Jadi awal pagi tu pun dia sudah lewat naik bas. Sampai kawan-kawannya marah, "Kau ni apa ni Samad? Lambatlah Samad." Ya, jadi sampai di kaki gunung lebih kurang pukul 9 pagi, lebih kurang begitu. Jadi mereka pergi ke mendaki menuju ke viewpoint F7. Itulah ikut ini ya. Jadi masa tu belum ada apa-apa lagi, masih okey lagi. Ya, cuma itulah kata orang, kalau kita mendaki gunung ni kita kena jaga adab. Ya, jangan mulut jangan celupar. Nanti adalah benda yang tak kena. So sampai di viewpoint F7, jadi mereka mau sampai ke puncak pula. Jadi untuk sampai ke puncak, kalau boleh jangan sampai kemalaman. Jadi mereka ni grup satu. Dia ada 2 grup. Jadi dia agak menyesal lah sebab kepenatan betul guys. Ya, kepenatan. Sampai mereka berehat di F7 tu. Mereka rehat, makan tengah hari apa semua. Kemudian sambung lagi. Dan jalan dia memang agak bukan curam lah. Sampai kau kena manjat tangga yang 90 darjah. Guys, memang sakit guys. Kalau kau yang tidak ada training apa semua, memang sakit guys kalau kau mendaki yang. Jadi sampai satu masa Sapuan dia cakap, aduh, si Samad ni menyesal. Dia cakap, menyesalnya aku mendaki ni. Kau boleh U-turn, tapi oleh kerana sudah dia alang-alang sudah, jadi dia melajak, ikut sajalah, apa boleh buat. Kau yang tidak berlatih, kau yang tidak ada berlatih physical dan mental lah, kau ikut saja. Jadi betul-betul kepenatan. Dan mereka akhirnya sampai ke puncak, mau dekat malam sudah lebih kurang pukul 5. Jadi kalau Sabah Sarawak ni pukul 6 guys, dia sudah maghrib dan beransur gelap. Dan biasa kalau dalam hutan ni maghrib, tapi dalam hutan dia sudah gelap guys. So sampai puncak mereka pun bergambar-gambar, klik gambar-gambar. Jadi mereka pun turun semula untuk kejar masa sebelum sampai ke bawah lah. Jadi masa mereka hendak turun ke kaki gunung, mereka bertemu dengan grup yang kedua. Grup mereka jugalah kawan mereka. Dia cakap, sempat ke ni sampai puncak? Jadi guide tu cakap, tak sempat ni, dia cakap kan, U-turn lah. Alah, sekejap je bang, sekejap je. Okey, tak apalah. Jadi guide tu yang kawal lah, temankan grup yang kedua ni untuk sampai ke puncak. So mereka yang grup pertama ni terus turun dan sampai di checkpoint yang pertama tu, sebelum ke kaki gunung mereka berehat lagi. Tapi makanan mereka sudah habis, minuman mereka sudah habis dan mereka sangat letih. Tambah-tambah si Samad ni, dia cakap macam, aduh, bila lah mau sampai ni. Lututnya sudah bergetar, ya, badan sudah letih, haus apa semua. Jadi mereka tunggu grup yang kedua ni untuk turun, tapi tidak turun-turun. Jadi sampai guide ni agak risau. Dia cakap, kenapa grup kedua ni belum turun-turun lagi? Dia cakap, tak apa, kita turun saja ke kaki gunung, nanti kita tengoklah macam mana. So mereka terus turunlah sampai ke kaki gunung. Dan sampai saja mereka tengok ada beberapa petugas-petugas gunung Santubong tu berada di bawah dan tanya, kenapa lambat ni turun? Dia cakap, dong beritahulah apa yang berlaku. Dan mereka cerita grup yang kedua belum turun lagi.
So mereka agak risau. So guide tu cakap, kamu naiklah bas dulu, tunggu saja bilangnya, nanti kita tunggu grup kedua turun baru kita pulang. So mereka pun dengan keletihan yang naik bas, ya, terus baring yang kepenatan, aduh penat-penat. Jadi driver bas pun cakap lah, dia cakap, oh ini grup yang cakap kan, kali pertama saya bawa grup lambat turun nih, biasanya jam 7 sudah turun semua nih, ini jam 9 malam belum turun lagi nih, mesti kawan-kawanmu nih yang grup 2 nih sesat. Jadi mereka pun berdoa lah mudah-mudahan tidak sesat. Jadi mereka tengah-tengah, si Samad nih tengah-tengah duduk, ya, dan dia perhati di kaki gunung, dia nampak ada 5 orang berdiri dengan berpakaian seperti cerita, kalau kamu tengok cerita Doremi, ya, macam Laksmana Doremi itu pakaian dorang yang macam pahlawan tu kan. Terkejut dia, siapa 5 orang nih dia cakapkan di kaki gunung nih, berdiri tegak, tidak buat apa-apalah. Jadi dia tanya kawannya, kau nampak kah yang di kaki, apa yang ku nampak nih? Dia cakapkan, apa benda tu? Dia cakap, rasanya inilah penjaga gunung nih. Jangan tegur, biarkan dia di situ. Jadi mereka tidak tahulah dengan kawannya nih, Samad nih. Ya, tapi mereka sudah takut. Dia cakap, habislah, dia cakapkan, mungkin kawan kita ni tidak terturun-turun sudah nih. Jadi driver bus mereka tu cakap, dia cakapkan, saya mau turun dulu lah, merokok. Jadi jangan biar bas ni dia cakapkan dinaik oleh orang lain. Jadi driver bus tu pun turun. Jadi dorang tunggu untuk rakan grup kedua mereka ni untuk turun. Tiba-tiba guys, bas tu dia macam kalau ada orang naik, dia macam yang begitu kan bas tu. Jadi tiba-tiba bas tu macam ada naik, orang naik, berbunyilah. Dan bila mereka tengok, tidak ada benda yang naik bas tu. Driver bas pun tidak ada, tapi ada orang naik dalam bas tu. Berbunyi seperti orang naik, tapi tidak ada orang. Jadi dia dengan kawannya dia, jangan tegur, biarkan saja, bawa tidak tahu. Dan sekali lagi, bas tu macam menjadi berat seperti ada orang naik. Dan mereka tengok lagi di kawasan tangga bas tu, tidak ada orang guys. Dan kali ketiga guys, bas mereka tu seperti ada lagi orang naik, gitu kan, macam bunyi spring kereta begitu kan, bunyi tayar tu. Dan mereka tengok lagi, memang tidak ada. Jantung mereka sudah duk. Samad ni dia cakap, alah, boleh habislah kita. Dan kali keempat ada lagi benda naik, tapi kali betul-betul guide gunung tu cakap naik. Dia cakap, guys, saya dengar bunyi guys. Sudah guys, seram-seram sudah di sini guys. Saya terus cerita guys, walaupun ada bunyi yang tidak enak di luar dengar, pedulilah. Kita terus cerita guys. So guys, berdiri bulu roma sudah guys. Saya dengar ada bunyi di luar tingkap saya guys. Macam mana ini motor cerita? Terus sajalah. Oke. So guide gunung tu naik, dia cakap dengan grup yang satu tu, dia cakap, adakah sesiapa di sini yang ada kutip barang dari gunung ni, bawa ke bawah ni. Tiba-tiba salah seorang rakan mereka berdiri dan bawa satu botol kosong. Rupanya dalam botol tu ada satu bunga. Rupa-rupanya kawannya pergi petik masuk dalam botol tu untuk dibawa pulang. So guide tu cakap, saya sudah cakap jangan petik atau bawa barang yang dari gunung ni. Selagi barang ni tidak dikembalikan, kawan-kawanmu tidak akan turun. So dia pun bagi guide tu tidak tahu buat apa. Akhirnya grup kedua rakan mereka pun turun dijumpai, dan salah seorang daripada rakan mereka sampai saja di kaki gunung terus pengsan guys, keletihan. Dan mereka tahu benda tu adalah disebabkan gangguan penjaga Gunung Santobo. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Safwan, iaitu mengenai misteri Kelly Castle.
Si Sapuan ni dia seorang yang suka tempat-tempat seram dan suka macam benda-benda misteri ni lah, kisah seram, tempat seram, ya macam highway Kara. Dia suka pergi tempat-tempat begitu, pergi banglo. Dia bukanlah paranormal juga, ya bukanlah yang jenis yang terjah. Tunjukkan keberadaanmu. Enggak juga lah ya. Tunjukkan keberadaanmu. Enggak juga begitu ya. Dia yang suka pergi tengok-tengok sajalah tempat-tempat misteri ni ya. Kalau kau ada sila muncul. Tapi bila ada lari pula. Pelik juga lah yang paranormal ni. Orang sepatutnya paranormal ni bila kau panggil, kau cari hantu, bila jumpa kau temu ramah. Kenapa Encik boleh jadi Pontianak? Berbes kan? Ini kau nampak kau lari. Guys. Marah geng-geng paranormal. Okay guys, jadi dijadikan cerita si Sapuan ni merancang dengan rakannya lah. 2 orang rakannya pergi misteri Killer Castle. So dia suka lah memang. Wah, ini memang tempat yang dikatakan misteri. Kalau kamu baca sejarahnya, dia ada cerita tentang seorang gubernur British ya, yang tinggal di istana tu. So dia pun beli tiket masuklah ke dalam istana tu. Dan dalam istana tu dia ada beberapa bilik. Okey. Dan mereka sambil masuk dalam tu, sambil baca info dan sambil gambar lah, gambar-gambar. Dan ada satu bilik tu tempat simpan tuala, okey, kain. Dan rakannya ni suruh macam durang rasa lain. Dia cakap, macam lain lah di kawasan sini ni. Cuba kita try bergambar. So mereka pun bergambar lah kawasan tu. Dan bila mereka tengok gambar mereka tu, macam gambar dari handphone kan, gambar di bilik kawasan yang tempat bilik simpan kain tu, durang nampak ada kelibat guys. So mereka sudah nampak. Wait, dia cakap. Sapuan. Dia beritahu kau ni, kau tengok belakang kita ni, kau nampak kah? Dia cakap. Wih, real guys. Dia cakap real. Nah, jadi durang sudah macam teruja juga, seram juga. Ya, ini jenis yang paranormal yang di mana keberadaan. Jadi durang cuba gambar di kawasan lain pula. Dan guys, bila durang cuba gambar-gambar di kawasan lain, benda tu ada guys. So mereka macam takut dan teruja tu ada. Jadi mereka simpan semua gambar-gambar yang mereka ambil tu dan segera pulang ke rumah untuk orang cakap, ini kita boleh bikin konten. Ni yang orang-orang suka bikin konten lah ya. Ini boleh kita boleh bikin konten. Guys, semasa diorang pulang ke rumah guys, sampai ke rumah mereka, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk. Tapi tidak ada salam, dia hanya diketuk. Jadi si Sapuan heran, siapa ketuk bilik kita kan? Bilik rumah kita ni. So mereka tidak nampak dari pintu, sebab pintu rumah mana jarang, hotel saja yang ada yang tengok tu kan. Mereka tengok dari tingkap. Guys, bila mereka tengok dari tingkap guys, benda yang dorang nampak dalam gambar tu betul-betul di depan pintu rumah mereka. Dua-dua si Sapuan dengan kawannya panik. Wih, dia cakap, benda tu ikut kita guys. Baru dorang panik. Dorang cakap, apa macam kita mau buat ni? Dorang dua-dua tak mau buka pintu tu, terus lari di bilik, berselimut guys. Dan benda tu masih mengetuk pintu mereka. Semalaman dorang tidak dapat tidur guys, menghadap ketukan di luar rumah mereka. Dan bila mereka lihat di celah-celah pintu, benda tu masih ada di depan pintu. Dan mengikut cerita si Sapuan, kelibat tu seperti orang zaman British zaman dululah. Dan selepas tu mereka tidak dapat tidur sampailah ke pagi guys, sampai subuh, barulah ketukan tu hilang. Dan selepas tu mereka sudah bertaubat.
dan mereka jumpa ustaz untuk diruqyah lah, agar mereka tidak dapat gangguan lagi. Dan selepas tu mereka tidak diganggu lagi guys. Dan itulah dia kisah seram Kelly Castle. So guys, jangan bermain-main di kawasan yang memang ada penunggu ni, dan jangan sampai benda tu ikut sampai ke rumah anda guys. Okay guys, kisah seram seterusnya berlaku di apartmen Bangi. Banyak kisah seram malam pagi ni tentang di apartmen. So, ceritanya ni kisah tentang dua orang budak universiti. Kalau kau universiti semester pertama, kau boleh tinggal di universiti, di asrama je lah. So next semester kemungkinan kau akan diarahkan untuk tinggal di luar lah, menyewa di luar, bagi kepada yang junior yang seterusnya lah. So mereka pun terpaksa menyewa di luar dan mereka menyewa di satu apartmen. Okay. Dan si Sofia ni, nama dia Sofia. Si Sofia ni dia kata orang boleh nampak benda yang orang lain tidak boleh nampak. Tapi itu kalau dia nampak begitulah ya, dia nampak tapi dia tidak tegur ya, tapi dia boleh nampak. So mereka sewa satu rumah. Okey, di apartmen tu ada 3 bilik. Tapi bilik-bilik tu mereka tidak tinggal. Bilik tu mereka gunakan untuk tukar baju, untuk simpan buku. Mereka tidur di ruang tamu. Ya, ruang tamu. Biasalah orang-orang bujang ni kan. Dijadikan cerita ya. Si Sophia ni, dia nampak di rumah tu ada penunggu. Ya, penunggu tu dia cakap lembaga tu berwarna hitam. Ya, berwarna hitam dan sering berkeliaran di kawasan rumah sewa mereka. Tapi dia buat tidak tahu. Dia buat tidak nampak, tapi dia sedar dengan kehadirannya. Dijadikan cerita semasa mereka tidur. Ya, semasa mereka tidur. Ya, benda tu ya berjalan-jalan dan menegur si Sophia sebab dia tahu si Sophia ni nampak akan dirinya. Jadi dia tegur, kau nampak aku kah? Kau nampak aku kah? Tapi si Sophia yang buat macam yang tak nampak lah, tapi dia tahu benda tu nampak dia. Jadi hari-hari si Sophia terpaksa berhadapan dengan benda tu. Kadang-kadang benda tu berada di depan mukanya. Kau nampak aku kah? Tapi dia buat tidak tahu. Buat tidak tahu macam ada orang tegur kau lah kan. Tapi kau yang buat tak tahu. Begitulah. Jadi dia terpaksa hadap lah. Walaupun dia rasa takut, tapi dia terpaksa hadap. Dijadikan cerita. Masa tu mereka di luar rumah. Dan adalah kawan satu rumahnya tinggal di rumah tu. Tiba-tiba dia dapat panggilan dari kawannya. Dia cakap, Sophia, Aziz ni, Aziz. Kenapa si Aziz? Kena rasuk guys, kena rasuk. Oh, menggelabah dia cakap, alamak. Dia boleh nampak benda ni, tapi dia tidak tahu macam mana untuk ruqyah apa semua kan, itu bukan bidang dia lah. So dia pun balik ke rumah. Dia tengok si Aziz tu sudah macam yang tak keruan, kawan dia. Dia cakap, dan si Aziz tu bercakap lah. Rupanya benda tu memang masuk dalam badannya dan bercakap. Dia cakap, Sophia, dia cakap, kau jangan lari dari rumah ni. Sebab dia cakap, aku sudah suka dengan kau. Oh, sudah bilang Sophia. Dia tahu benda tu semakin hari semakin suka dengan dia. Sebab dia tahu si Sophia tu nampak dengan dia. Jadi si Sophia blur. Aduh, dia cakap. Dia buat, sudah dengar mengarut. Apa kau ni, dia cakap kan, Aziz. Sudahlah tu Aziz. Tapi diorang tak tahu macam mana untuk selesaikan benda ni. Jadi dia orang telefon lah kawan-kawan lelaki diorang yang pandai lah baca ruqyah apa semua. Jadi datanglah rakan mereka ruqyah dan bagi tahu. Dia cakap, benda tu dia cakap dia suka dengan si Sophia.
jangan pindah dari rumah ini. Jadi selepas diruqyah akhirnya rakannya tu sedar. Dan si Sophia pun akhirnya terus terang yang dia bagi tahu memang di rumah tu ada penunggu lembaga hitam. Dan rakan-rakannya marah, kenapa kau nak bagi tahu Sophia dia cakap benda ni? Dia malas mengucapkan sebab nanti semua takut. Tapi akhirnya semua takut juga dan mereka bercadang tidak mahu menyewa di rumah tu lagi dan mereka mencari segera rumah sewa yang lain. Dan macam-macam gangguan yang mereka terima sebelum mereka keluar kerana makhluk tu betul-betul tidak mahu si Sophia keluar dari rumah sewa tu. Tapi si Sophia pun tidak tahan kerana dia diganggu saja. Takut-takut nanti dia terkahwin pula dengan makhluk tersebut. Lagi bahaya guys. So guys, itulah dah kisah seram yang dikongsikan oleh Sophia.